Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan dan selamat beribadah. Kita sungguh bersyukur karena kembali pada pagi ini Allah Tritunggal mengundang kita untuk datang beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, mari kita meresponinya dengan menyerahkan segenap jiwa dan raga kita di hadapannya untuk menyembah Dia. Mari kita siapkan hati kita ambil waktu teduh sejenak di hadapannya. Dengarkanlah ayat panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur 5 ayat yang ke-8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Bapak Ibu, sebuah lagu akan kita naikkan. Lagu yang digubah dari hasil pergumulan yang berat ketika seorang pengusaha yang juga hamba Tuhan jatuh dalam bisnisnya. Dia mendapati bahwa semua yang ada di dunia ini bisa lenyap. Tetapi kasih Allah lah yang melebihi segalanya. Mari kita naikkan lagu ini. Sebagai pena, air laut sebagai daun, sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai daun, tiap orang menulisnya, mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar, langit dari Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kita tidak pernah menginginkan, tetapi dalam kelemahan kita seringkali mendukakan Tuhan dengan segala pelanggaran dan dosa kita.
Tetapi syukur kepada Dia bahwa setiap saat-saat seperti ini, Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk datang kepadanya, membuka hati, mengakui segala dosa kita di hadapannya. Bersama kita naikkan. Kita katakan, Tuhan, sebenarnya aku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil daku, ya domba Allah, aku datang. Sebenarnya aku tak layak, namun ku diberi darah-Mu, dan Engkau memanggil daku, ya domba Allahku datang. Kini ku datang padamu, sungguh aku tak berdaya, hanya darah-Mu basuhku, ya domba Allahku datang. Mari kembali kita katakan bahwa dengan kasih Tuhan telah terima kita, sucikan dan selamatkan kita. Dengan kasih Kau terimaku, sucikanku, selamatkanku, janji-Mu pasti jadilah, ya domba Allahku datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 主所爱的会友们， seperti pujian yang kita nyanyikan, 好像我们所唱的诗歌一样， sebenarnya kita tidak layak di hadapannya. 其实我们在上帝的面前，我们是不配的。 Tapi karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, 但因着他的爱对我们是何等的浩大， dan melalui kematian-Nya di atas kayu salib, 透过他在十字架上的牺牲， Tuhan Yesus memberikan jalan masuk bagi kita untuk datang menghampiri Bapa kita di surga. 主耶稣赐给我们有这个通道出路，让我们可以来到上帝的面前，天父 Oleh 的 karena 面 itu 前。 biarlah pada pagi hari ini, 让我们这个早晨， ketika kita datang menghampiri Tuhan, 当我们来亲近我们的神， kita menyadari siapa diri kita, 我们都知道我们到底是谁。 dan kita mohon belas kasihan-Nya. 我们恳求上帝给我们怜悯， Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, 亲爱的会友们， kita tiap-tiap kita masing-masing berdoa kepada Tuhan. 让我们每一个人向上帝祷 Kita 告。 ambil waktu sejenak, 我们拿一会的时间 memeriksa diri kita kembali. 自我检查， Sekiranya ada sesuatu yang harus kita akui dan kita bereskan di hadapan Tuhan, 可能有一些事我们要在上帝的面前先调 mari kita 整， datang untuk memohon pengampunan. 让我们来到他面前来承认， Mari kita berdoa masing-masing kepada 我 Tuhan. 们每一个人祷告。 Jemaat saya undang bangkit berdiri. 请会友站立， Mari kita berdoa.
我们请着祷告。 Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. 主耶稣，你是我们的神，我们的救主， Anak domba Allah yang menanggung seluruh dosa manusia. 你是背负我们的罪的一个神的羔羊。 Pada pagi hari ini kami umat-Mu datang menghampiri-Mu Tuhan. 这个早晨，我们是你的子民，我们来到你的面前， Kami tidak berani mengenadakan kepala kami 我们不敢抬起我们的头， karena kami sadar dan kami menyadari siapakah diri kami. 因为我们醒悟到我们是什么人。 Tetapi firman-Mu berkata, 但是神的话语这样说： Engkau Tuhan layak ditakuti 你是我们要敬畏的神， karena semua orang berdosa datang kepadamu 因为每一位犯罪的人都来到你的面前， untuk memohon pengampunan. 来恳求你的救赎。 Pagi 你的 hari 饶 ini 恕 Tuhan, 这个早晨， dengan rasa sesal dan malu, 我们以羞愧的心， kami umat-Mu merendahkan diri di hadapan-Mu, 我们在你的面前，我们低下头， mengakui segala kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa kami. 我们谦卑的承认我们一切的罪犯， Baik itu yang kami lakukan dengan pikiran kami, 不论是我们在思想上， perkataan kami, 我们的言语， ataupun perbuatan dan tingkah laku kami. 或是我们的行为， Baik yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. 不论我们是在知觉当中，或是不知觉当中， Baik yang kami sadari ataupun yang tidak kami 可 sadari. 能不是我们自己醒 Ya 悟到的。 Yesus, ya Yesus Tuhan kami, 主耶稣，你是我们的神， kasihanilah kami. 怜悯我们吧， Ampunilah segala kesalahan, pelanggaran dan dosa-dosa kami. 饶恕我们一切的过犯， Sebab hanya Engkau saja ya Yesus 因为只有你，主耶稣， yang sanggup menyucikan dan menghapus dosa-dosa kami. 能够来洗清我们一切的罪。 Dan biarlah pengampunan yang Engkau berikan bukan saja menguduskan kami, 你赦免之恩不是单单圣洁了我们，洁净了我们， tetapi juga mengangkat kami untuk layak menghampiri hadirat-Mu dan menikmati berkat-Mu Tuhan. 而且你也把我们带到你的面前，配得来得到你的饶恕。 Terima kasih Tuhan 主耶稣，谢谢你， untuk pengampunan dosa yang telah Engkau berikan kepada kami. 你给我们这个饶罪之恩， Dan biarlah kami yang sudah disucikan dan dikuduskan kembali ini 让我们已经被洁净的， menyerahkan seluruh hidup kami kembali kepada Roh-Mu yang kudus, 我们把我们每一个人带到你的圣洁的灵前， agar kami boleh hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. 让我们可以学习怎么样在生活里，我们可以讨主你的喜悦。 Demi Kristus Yesus yang telah mengampuni segala dosa-dosa kami, 奉主耶稣，他已经洁净了我们一切的罪。 kami berdoa dan bersyukur. 我们献上感谢，我们祷告， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasih Tuhan, dengarkanlah janji pengampunan dosa yang terambil dari Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan untuk kita semua. Aku akan menahirkan mereka dari segala kesalahan dan dosa yang mereka lakukan terhadap aku. Aku akan mengampuni segala kesalahan, dosa dan pemberontakan mereka terhadap aku. 圣经记载耶利米第8章33章第8节，我要除尽他们的一切罪，就是向我所犯的罪，又要赦免他们的一切罪，就是干犯我、违背我的罪。 Di atas kayu salib, 在十字架上， Tuhan mengampuni segala dosa kita. 上帝赦免了我们每一个人的罪， Dan kita bersyukur 我们献上感谢。 untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan. 他赐给我们这饶恕之恩。 Mari kita angkat pujian di atas salib di Kalvari. 我们来唱，在十字架上。 Di atas salib di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Darahnya sucikan hatiku.
kita angkat bagian yang ketiga. Darahnya sumber keselamatan. Sumber keselamatan. Ku bahagia, ku disucikan, dan terus dijaga tak bercela. Puji namanya, puji namanya, puji namanya. Darahnya sucikan hatiku, puji namanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan tetap berdiri mari kita bersama-sama dengan orang-orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli di dalam bahasa Indonesia pertama-tama dan setelah itu dalam bahasa Mandarin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的会友们，让我们以历代的信徒，我们一同来承认使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣的公的教会，我信圣土相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。Amin. Jemaat silakan duduk 请会友 kembali. 坐下。 Kita akan mendengarkan pujian persembahan dari Komisi Kaleb. Kepada Komisi Kaleb, saya persilakan. 加勒斯班的献赐。
Indah sekali pujian yang dinyanyikan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap kali saya melihat Kaleb memuji Tuhan, saya selalu sangat kagum ya. Karena pagi-pagi udah datang latihan ya, dan saya juga sepertinya bercermin apakah nanti saya kira-kira mirip seperti AI yang mana ya. Padahal sekarang juga udah masuk Kaleb kali ya. Ya kita bersyukur bahwa pujian yang dinyanyikan kembali mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini sangat gelap ya. Dan di dalam kegelapan itu kehadiran Tuhan yang menebus dosa kita bagaikan terang. Kepada Dialah yang memberikan terang dalam hidup kita, kita senantiasa harus menyembah. Puji Tuhan ya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan siapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang sangat menarik. Memang ada ya berhala kasih. Wow ya, temanya menarik sekali. Nanti akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang tadi saya di belakang bilang, wah saya jadi ingat saya waktu masih muda ya. Cantik, menarik, tetapi sungguh-sungguh melayani Tuhan untuk menjadi full time ya. Kita percaya Tuhan telah menitipkan apa yang ingin disampaikan kepada setiap kita dalam masing-masing pergumulan kita. Kita pujikan Tuhan, Ku Cintamu, untuk mempersiapkan hati kita. Kita semuanya bangkit berdiri. Mari bersama kita naikkan tiada di surga dan juga di bumi yang aku kasih hanya Engkau. Tiada di surga dan juga di bumi yang aku kasih hanya Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk undangan yang begitu indah pada pagi hari ini. 主耶稣，在天上的父神，我们献上感谢。今天早晨你这样的邀请我们， Kami diberikan kesempatan beribadah kepadamu. 我们可以有机会来敬拜你， Kami juga diberikan kesempatan menaikkan puji-pujian bagi Engkau. 我们也有机会来赞美你。 Dan saat ini kami akan bersama-sama diberikan kesempatan 这个时刻，我们又在一起可以得到这个机会。 membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. 我们要听，我们要读你的话语。 Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami, 恳求圣灵帮助我们每一个人， memberikan kami pengertian dan hikmat, 赐给我们智慧，赐给我们理解力。 mengoreksi setiap diri kami, 我们可以每一个人来自我检查， dan mengajar kami untuk hidup sesuai dengan yang Engkau mau. 我们或者可以讨主顺从主你的旨意。 Terima kasih ya Tuhan, 主啊，谢谢你， di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 我们奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Jemaat dipersilakan duduk 请会 kembali. 友坐下。
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dan Shalom. 亲爱的弟兄姐妹们，早安，平安。 Kita bersyukur kalau pagi ini kita diberikan lagi waktu oleh Tuhan untuk boleh datang beribadah. 我们感谢主，这个早晨上帝又再给我们机会，可以来敬拜他。 Ya, seperti tadi dibilang tema hari ini cukup menarik. 今天的主题很吸引人， Memang ada ya berhala kasih. 是否有吗？ Ada apa 爱 enggak? 以爱的形式成为偶像， Ada apa enggak Bapak Ibu Saudara sekalian? 是否有吗？ Ini kalau benar jawabannya udah enggak khotbah lagi nih. 要是已经有了答案，我们不必再听讲道了。 Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita membaca juga merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama memperhatikan gambar di layar. 我们还没有听主的话语，我们来看一下屏幕上的画面。 Apakah ada yang pernah melihat orang yang seperti di gambar? 是否有人看过在图画上的人？ Kira-kira mereka sedang ngapain Bapak Ibu Saudara sekalian? 到底他们正在做什么？ Nah, mungkin kalau ibu-ibu lihat panci atau saringan di atas kepalanya gitu ya. 我们要是看到一个人带着锅子， Atau mungkin kalau di antara kita mengira bahwa mereka sedang festival. 或是我们以为他们正在有什么仪式活动， Atau mungkin sedang main game. 或是正在玩游戏， Atau mungkin mereka sedang memakai kostum. 或是他们正在带着他们的服装，穿着他们的服装。 Bapak Ibu Saudara sekalian yang mengejutkan dengan gambar ini, 我们对这个图画感到很好奇， mereka itu sedang menjalankan yang namanya kewajiban agama. 他们正在履行他们宗教的仪式。 Kewajiban agama apa nih gitu ya. 这是什么宗教呢？ Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka disebut Pastafarianism. 他们被说成是巴斯达法利尼什。 Pastafarianism adalah kepercayaan akan sebuah monster spaghetti. 这个巴斯达法利尼什的意思就是他们相信一个意大利面的一个怪物。 Mereka percaya monster spaghetti yang digambar ini adalah Tuhan. 他们相信这个意大利面的怪物是上帝， Tuhan yang menjadi pencipta alam semesta. 这个神，他们的这个假神是创造天地的神。 Jadi bisa dibilang yang di kepala mereka tadi itu adalah alat untuk beribadah. 就是他们借着戴上的头盔，他们在那里进行宗教的仪式。 Mungkin kalau kita sebagai orang Kristen kita bisa bilang atributnya salib. 我们的象征就是十字架，基督教的象征是十字架。 Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah kita melihat salah satu gambaran Tuhan dari versi manusia. 我们看到有一个以人造出来的一个上帝的形象。 Mungkin sekilas kita akan melihat bahwa kelompok orang ini adalah orang aneh. 我们可能认为这个一群人是非常奇怪的、 Mungkin ada yang akan bilang lucu, 可笑的， karena atribut yang mereka gunakan di luar biasanya. 因为他们所带的这个象征是与众不同的。 Bahkan mungkin kita bisa bilang ini nggak masuk di akal kita sebagai manusia. 我们觉得成为人，我们想象不出这样的一个神。 Tapi nyatanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kelompok ini benar-benar ada di tengah-tengah dunia. 但是在这个世界上，这一群人是有存在的。 Kalau nggak percaya sesudah ibadah nanti bisa googling. 要是你们不相信，可以打开你们的网络。 Bapak Ibu Saudara sekalian, sama seperti Pastafarianism. 就是好像这个巴斯达法利尼神， Mereka percaya bahwa monster spaghetti yang mereka sembah adalah Tuhan. 他们认为这个意大利面的这个怪物是他们的神， Maka mereka menyerahkan yang namanya penyembahan hidup mereka kepada pribadi yang mereka sembah ini. 所以他们就对着这个他们所崇拜敬拜的神在哪里。 Bapak Ibu Saudara sekalian, Jimpai. ketika kita menyembah atau beribadah, 当我们在敬拜的时候，
Tentunya kita mengakui 当然我们承认 bahwa pribadi yang kita sembah 我们所拜的， tentunya memiliki kuasa yang lebih tinggi dari yang kita miliki, 当然是比我们所拥有的一切能力更高， sehingga itu yang menjadi alasan kita untuk menyembah pribadi ini. 成为我们的一个理由，我们愿意去敬拜他。 Kelasnya berbeda dengan kita sebagai manusia biasa. 他的等级跟我们平常人是不一样的。 Nah, itulah yang ada di dalam gambaran kelompok ini juga. 在这个一群人当中也是一样的。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalnya kita mau artikan kata menyembah, 我们要来解释这个敬拜。 menyembah bisa diartikan sebagai sebuah kegiatan atau aktivitas 敬拜就是一个仪式，或是一个活动， ya bersujud, berlutut, membungkuk, menyatakan sikap diri di hadapan yang disembah. 就是对着他我们所敬拜的人，我们愿意在哪里拜他，跪下，或是在哪里怎么样的崇拜。 Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang posisinya lagi di ruang ibadah, 好像我们现在我们正在会堂当中， kita sedang beribadah menyembah Tuhan, 我们正在敬拜我们的上帝， berarti kita sedang menyatakan 我们正在表示 sikap hidup kita menyembah pribadi Allah yang kita sembah. 我们怎么样在生活里来敬拜我们所敬畏的神。 Kita menyatakan bahwa Allah yang kita sembah berotoritas 因为我们觉得我们所拜的神他是有权威的， atas seluruh hidup kita, 以我们的前面的生活， bahkan seluruh dunia ini. 可能是每一个世界上的人， Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita perhatikan ialah 但是我们要注意的就是， ketika kita datang menyembah atau beribadah kepada Tuhan, 当我们来敬拜上帝的时候， kita harus mengerti 我们一定要明白， apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup dan diri kita sebagai penyembahnya. 我们成为他的敬拜者，我们在生活当中应该有什么的态度？ Jadi nggak sembarang datang Bapak Ibu Saudara 我们 sekalian. 不是随随便便的来。 Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari dalam Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. 我们打开圣经，启示出埃及记20章第4节到第6节。 Saya akan membacakannya terlebih dahulu di dalam bahasa Indonesia, baru yang kedua dari bahasa Mandarin. Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang kepada perintah-perintahku. 出埃及记第20章第4节，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地或地底下水中的百物。不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是忌血的神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子直到30代。爱我、守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到1000代。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 10 hukum atau 10 perintah Allah 我们知道10条诫命，上帝的诫命 adalah dasar, prinsip, dan pedoman hidup bagi kita sebagai umat Allah. 我们成为上帝的子民，就是我们生活基本上的一个态度。 Nah, ini berbeda dengan hukum yang diatur sebagai kita sesama manusia tentunya. 就是与我们与他人的关系是不一样的。 Ini adalah hukum yang Allah berikan untuk mengatur relasi kita dengan pribadi Allah kita. 这就是上帝发下的律法，让我们可以怎么样来跟他敬拜。 Kenapa sih Allah ngasih 10 hukum ini? 为什么上帝要设下这个10条命令诫命？
Jawabannya cuma satu, ya karena Allah begitu mengasihi dunia ini. 答案只有一个，因为上帝是这样的爱这个世界。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca ke-10 hukum, 当我们读了这个10条诫命， kita akan melihat bagaimana sebenarnya Allah sedang memperkenalkan dirinya kepada umatnya. 我们可以看到上帝是如何的来彰显他自己。 Memperkenalkannya dengan beberapa peraturan yang Allah tentukan untuk umatnya hidupi. 他彰显的就是要我们怎么样来执行他的命令。 Nah, kalau kita membaca ayatnya yang pertama, tadi kita baca ayat yang keempat, 我们刚才读到我们要是读到第1章， di sana, 第1节， di sana kita akan melihat bahwa Allah sendirilah yang memberikan ke-10 hukum ini. 我们看到在第1节写到上帝他自己吩咐了这一切的话， Allah mengucapkan segala firman ini. 上帝说出了这一切的话。 Jadi ini bukan ditulis atau berasal dari Musa, 也不是摩西所能够说出来的， tetapi ini berdasarkan dari Allah dan dituliskan oleh Musa. 是从上帝吩咐的，所以摩西记下的。 Pada hukum yang pertama, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. 第1条诫命，上帝就是自我介绍，他是神。 Allah menegaskan bahwa dia adalah pribadi Allah 他强调说他是神， yang mengikat perjanjian dengan umatnya. 与他的子民有他的应许。 Tidak hanya mengikat, tetapi dia setia dengan janji yang dia ikat tersebut. 而且他对他的誓言，他是非常忠心的。 Buktinya dari mana? 我们看到的证据在哪里呢？ Kita melihat bagaimana Allah menjelaskan bahwa umat Israel dibawa keluar dari tanah Mesir. 就是我们看到上帝愿意把他的子民从受苦的埃及领出来。 Disinilah kita melihat siapa pribadi Allah, 我们看到上帝是谁， apa yang dia kerjakan bagi umatnya. 他为他的子民做了什么， Lewat itulah umatnya bisa mengenal pribadinya. 借着那些，所以这是他的子民可以认识他。 Nah, ketika Allah mengeluarkan umat Israel dari tanah Mesir, 当上帝把他的子民从埃及带出来的时候，领出来的时候， Allah memerintahkan mereka untuk hanya menyembah kepada Dia saja. 上帝命令他们只可以敬奉他、拜他， Tidak boleh ada Allah lain atau ilah lain di dalam kehidupan umatnya. 在生活当中不可以有其他的神。 Ini bukan sembarang perintah, Bapak Ibu Saudara sekalian. 这不是一个随随便便的一个命令， Tetapi lewat perintah ini Allah sedang menggambarkan satu hal, 借着这个命令，上帝要强调一件事情： bahwa manusia memiliki Tuhan Allah sebagai penciptanya, 我们拥有这个神，他是创造天地以及我们每一个人的神。 sehingga seharusnya manusia itu sadar akan komitmen hatinya bahwa dia memiliki Allah yang mencipta dia. 每一个人，我们都要知道，上帝就是创造他们的。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang dimaksud dengan komitmen hati yang Allah minta dari umatnya. 上帝说到有关心理的意愿是什么呢？ Ketika hati kita memiliki kesadaran akan panggilan kita yang Allah berikan itu, 当我们心里承认上帝的呼召， maka seharusnya dalam hidup kita menghidupi panggilan itu untuk hanya menyembah kepada Dia saja. 在生活里，我们天天存活的生活里，我们就要遵守他的旨意。 Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang kelima, 我们读到第5节的时候， di sana dikatakan bahwa akulah Tuhan 在那里说到：“我就是你的神， yang cemburu, Bapak Ibu Saudara sekalian. 我是忌血的神。” Bahkan sebenarnya kalau kita membaca di dalam beberapa perikop, Allah menyatakan dirinya adalah pribadi yang cemburu. 我们常常读到，我们的神他是忌血的。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kecemburuan Allah ini adalah fakta juga tentang siapa dirinya. 接着他忌血，我们可以知道上帝到底是什么样的。 Ketika kita kembali mengingat bagaimana pertemuan di atas Gunung Sinai,
当我们在圣经里看到有关西乃山的会面， kita akan melihat ketika Allah memerintahkan kepada Musa 那个时候上帝小谕摩西， dan menyatakan kepada Musa 对摩西说 bahwa dia adalah Allah yang cemburu. 他是忌邪的上帝。 Makanya Allah bilang jangan ada padamu Allah lain dan jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun. 你们要记得，不可以造任何的雕像或是偶像。 Memang Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks patung di dalam bagian ini adalah ya seperti patung pada umumnya yang dipahat, yang dibuat. 我们说到的雕像就是人所伪的、所雕刻的。 Yang dimana kita nggak boleh lupa konteks dari bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir. 我们不要忘记，刚刚从埃及地出来的这些以色列人， Bangsa Israel begitu akrab dengan yang namanya patung. 这些以色列人对拜偶像是非常的亲近的， Karena itu adalah gaya hidup di dalam tanah Mesir ketika mereka tinggal di sana. 因为他们在埃及的生活就是在哪里拜这些神。 Makanya Allah berkata, janganlah engkau sujud menyembah kepada ilah lain, 所以上帝命令你们不可以拜任何的雕像， karena aku adalah Allah yang cemburu. 因为我是忌邪的神。 Keluaran 34 ayatnya yang ke-14. 在出埃及记34章14节， Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik adalah 吸引人的就是 pernyataan Allah akan dirinya ini, 这个上帝对他自己表明的态度。 saya adalah pribadi yang cemburu, kata Allah. 我是一个忌邪的神，他说， Pertama kali ditulis di dalam ayat yang kita baca tadi. 就是刚刚我们读到的。 Disinilah Allah pertama kali menyatakan 在这里，上帝第一次就吩咐了 kecemburuan yang dia miliki 他所拥有的嫉妒心， dan tentunya berbeda dengan kecemburuan yang kita miliki sebagai manusia. 跟我们每个成为人，我们当中的嫉妒心是不一样的。 Kecemburuan Allah adalah kecemburuan yang kudus, 我们的上帝是圣洁的嫉妒， berbeda dengan kita yang mungkin saja iri dengan sesama kita, makanya kita cemburu. 和我们每一个人是不一样的。可能我们对别人有妒忌的心， Kecemburuan Allah adalah kecemburuan yang kudus karena dia adalah pribadi yang kudus. 但是上帝忌邪的心是圣洁的，因为他是圣洁的神。 Bapak Ibu Saudara sekalian, kata cemburu di dalam bahasa aslinya adalah kana. 在他的言辞是叫做戛纳。 Nah, di sini kita melihat beberapa terjemahan dari arti kata ini ialah kepemilikan, menyatakan sebuah kepemilikan dari sebuah objek, perasaan yang sangat kuat dan emosi atau perasaan hati yang melebihi kemarahan dan murka dari seseorang. 就是一个人，他觉得他拥有的，他所有的权利，而且他也是有深厚的感情，有强烈的情绪，就是有生气的情绪。 Kata inilah yang dipakai di dalam Alkitab untuk menggambarkan kecemburuan Allah kepada umatnya. 就是上帝借着这个词句告诉他的子民， Ketika apa? 当什么时候呢？ Ketika mereka menyembah ilah-ilah lain. 就是当他们侍奉别的神的时候。 Fakta lainnya adalah 别的事实就是， kata cemburu ini hanya dipakai untuk mengidentifikasikan pribadi Allah itu sendiri. 这个态度就是告诉每一个人， Jadi kalau ada kata cemburu lain di dalam Alkitab 他所记写的， dan teruntuk manusia, 对人而言 maka tidak akan memakai kata kana. 是不会用戛纳的。 Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, disinilah kita melihat sebenarnya mungkin tidak menjelaskan sesempurna itu, 可能没有这样完全的来解释， tetapi kita bisa melihat rasa cemburu yang Allah miliki akan kepemilikannya sendiri. 我们可以看到上帝对他所拥有的，他创造的人所拥有的那个忌血的心， Berdasarkan kecemburuan Allah inilah 就是因着上帝有忌血的心， dikatakan tidak boleh yang ada namanya penyembahan berhala.
我们就不可以有其他拜偶像的。 Ketika Allah mengikat perjanjian dengan umatnya, 当上帝以他的子民在哪里建立他的誓言的时候， umatnya itu menjadi milik Allah. 这些子民就成为他所拥有的。 Sehingga seharusnya Israel sebagai umat Allah hanya menyembah pribadi Allah saja. 所以以色列是上帝的子民，他们是上帝的选民，他们应该只是敬拜上帝。 Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah tidak mau kehilangan pengabdian 上帝不愿意舍弃他们对他的敬拜， yang harusnya diberikan oleh umatnya 应该是从他的子民 untuk dirinya, 给他本身， tetapi justru diberikan kepada ciptaan yang lain. 却给了那些他所创造、他所制造的人。 Dalam artian bagian ini ialah patung. 在这里就是说到有关雕像。 Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah tidak menerima sama sekali 上帝绝对不接受， ketika dia harus bersaing dengan yang namanya berhala. 他要以那些别的神来做竞争。 Makanya di dalam ayatnya yang kelima dikatakan 在第5节说到， dia sebagai pribadi Allah yang cemburu 他称为鸡血的神， akan menghukum orang-orang yang tidak setia kepadanya. 他要追讨那些对他不忠心的人。 Bapak Ibu Saudara sekalian, hukum ini adalah hukum yang kedua. 这是第2条的诫命， Kalau kita membaca di dalam terjemahan baru yang kedua, 在第2节的第2个诫命， kata patung itu diganti dengan berhala. 这个雕像被换成是偶像。 Jadi Allah bilang bahwa tidak boleh ada berhala apapun di dalam kehidupanmu sebagai umatku. 上帝说，在你们的生活中不可以有任何的偶像，不论以什么的形式。 Tegas dan jelas melarang. 他非常强调，非常肯定的在哪里禁止。 Tegas dan jelas akan menghukum. 他非常清楚的说到，他要讨他们的债。 Ketika umat Allah merepresentasikan Allah di dalam bentuk yang lain. 就是当他们的他的子民在那里把别的神拿来代表他的时候， Ketika buat patung seakan-akan itu pribadi Allah yang mereka sembah. 他们做了雕像，他们当作是神来拜。 Bapak Ibu Saudara sekalian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 印尼的大字典这样说， berhala berarti patung dewa. 偶像就是叫做神的外神的形象， Apakah hanya patung dewa saja? 是否只是外神的形象吗？ Tidak. 不的， Sesuatu yang didewakan untuk disembah dan dipuja. 就是一切的事情是我们所敬拜、所崇拜的。 Berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， berhala itu enggak seharusnya wujudnya itu patung. 偶像不是单单雕刻而成的 Bisa 像， jadi bentuk yang lain 也可以以别的形式， yang dibuat manusia untuk menggambarkan ini adalah Allah. 就是人做出来，把它当作神来敬奉。 Kepadanya saya menyembah dan kepada dia saya beribadah. 我要对他敬奉，我要对他崇拜。 Nah, kalau di dalam perjanjian lama, 在旧约当中， konteks berhala adalah batu, kayu, tanah liat yang dipahat dan sebagainya. 雕像就是好像石头、木材，或是铁，或是金属所制成的。 Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali yang Allah larang sebenarnya sebagai berhala di dalam kehidupan kita. 我们在生活中有很多的偶像，都是我们被禁止的。 Dalam bagian ini Allah tidak sedang melarang kita untuk tidak boleh membuat patung dalam bentuk karya seni. 我们上帝不是禁止我们做艺术品， Atau mungkin bagi kita yang punya bakat melukis, 或是我们有那个天分，我们可以绘画， membuat batu, kayu, pahatan dari kayu. 用木头我们可以雕刻出很美的艺术品。 Yang dilarang Allah adalah 上帝所禁止的， setiap usaha yang menggambarkan pribadi Allah 每一个我们所要成为上帝的形象，
terbatas hanya kepada satu objek saja. 我们只可以对着这个一个形象， Satu benda saja. 只有对着这个一个人、一个事、 Nah, 一个 makanya tadi 神。 dicontohkan banyak batu pahatan, kayu, dan lain sebagainya. 所以有很多色雕的、木雕的，我们都不可以去拜他。 Bapak Ibu Saudara sekalian, masih ingatkah kita dengan patung lembu emas? 我们是否还记得金牛犊？ Ya, patung lembu emas adalah satu patung yang dibuat 金牛犊就是一个雕刻，用金雕刻出来的一个牛犊。 ketika Musa berada di atas gunung Sinai, bertemu dengan Allah. 当摩西在西乃山与上帝见面的时候， Nah, karena lama nunggu Musa turun dari atas gunung, 因为他们等待摩西还没有从西乃山下来， bangsa Israel mendesak Harun untuk membuatkan mereka satu pribadi Allah. 所以他们就在那里强迫哈伦为他们制造一个金牛犊。 Karena mereka butuh orang untuk memimpin mereka. Nah, Musa nggak turun-turun dari atas gunung. 摩西一直没有从山顶下来，而且他们需要一个领导者。 Akhirnya Harun suruh kumpulin emas yang banyak. 最后亚伦叫他们把每一个人的金集合起来， Bukan untuk dirinya, 不是为着他自己， tetapi akhirnya dia lebur dan dia bentuk menjadi satu patung lembu emas. 他融化了这些金子，而且做成了一个牛犊。 Apa yang terjadi selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian? 到后来发生了什么呢？ Ketika patung itu jadi, 当牛犊已经制成了， disitulah kita melihat hukum Allah yang tadi yang sudah Allah berikan dilanggar. 就是他们就违背了上帝所定下的命令。 Mereka nggak hanya membuat, 他们不是单单制作这个牛犊， tetapi mereka menyembahnya. 而是他们在那里敬拜。 Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa penyembahan berhala 我们知道，从拜别的偶像， adalah dosa yang sangat dibenci oleh Allah. 这个罪是上帝最不可以容许的。 Manusia yang menyembah berhala harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. 我们要是拜任何的偶像，要在上帝的面前对他负责任。 Nah, kalau mungkin sembah patung kelihatan gitu ya. 要是拜偶像，我们雕像，我们是看得到的。 Nah, gimana kalau ternyata yang dimaksud penyembahan berhala itu yang tidak kelihatan? 但是要是看不到的呢？ Nah, kalau kita pai-pai ada wujudnya gitu ya. 要是我们在哪里拜拜这些神像是看得到的， Tetapi bagaimana jika ternyata penyembahan berhala itu ada di dalam hati setiap kita? 但是要是我们所拜的偶像是从我们心里存在的呢？ Ada di dalam hati dan dilakukan sembunyi-sembunyi. 是我们偷偷摸摸在哪里拜的呢？ Gak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. 人是不知道的。 Nah, disinilah kita kembali diingatkan. 在这里再一次提醒我们， Seharusnya Allah adalah pribadi Allah yang utama di dalam kehidupan setiap kita. 我们要知道上帝是首要我们要敬拜的对象， Satu-satunya tidak boleh adalah yang lain. 唯一的是我们不可违背的。 Ia mau kita mengandalkan Dia secara total. 我们要把它当作我们永久的， Ia mau kita menyerahkan hidup kita seutuhnya kepadanya. 我们要把我们的生活完完全全的交托。 Dan Dia mau penyembahan dan ibadah kita utuhnya hanya untuk pribadi Dia. 他要我们完全的敬拜他。 Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita kembali lihat hati dan hidup kita. 当我们每一个人再回到我们每一个心里的生命， Adakah berhala patung di dalam kehidupan kita? 是否在我们的心中有我们所敬崇的或是拜的？ Ataukah ada berhala-berhala lain yang tidak terlihat ternyata ada di dalam hati setiap kita? 可能有别的偶像是别人看不到，但是有在我们的心里。 Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tahun 1912 在1912年， ada satu kapal yang begitu terkenal yang sampai dibuat film. 有一个影片拍出来的一则船， Ya, apakah ada yang tahu kapal apa? 大家知道这个船的名字是什么？ Ya, karena nggak ada slide-nya, Titanic. 就是泰坦尼克号。
好， Bapak Ibu Saudara sekalian yang membuat kapal ini dengan sangat yakin berkata, 这个造船的人非常肯定的在那里说， kapal ini tuh nggak mungkin tenggelam. 这只船是永远不会沉没的。 Saking mewahnya, 它非常的豪华， saking luar biasa teknologi di dalamnya. 在里面的技术是何等的 Bahkan 超值， orang-orang yang melihatnya terkagum-kagum. 每一个看到的都对它非常的崇。 Di tahun 1900-an sudah ada kapal seperti ini. 在1912年有这样的一隻船， Yang begitu terkenal dari statement sang pembuat kapal adalah, 就是这船的人，他勇于说出这一句话。 bahkan Tuhan sekalipun tidak akan mampu menenggelamkan kapal ini. 就是上帝也不可能会让这船沉下去的， Bisa kita bilang sebuah pernyataan iman yang penuh dengan kesombongan, bukan? 这个是非常骄傲的一个信心表示， Bukan manusia yang gak bisa tenggelamin, tapi pribadi Allah. 不是人可以把它沉下去，而是上帝做到了。 Tanpa sadar kapal ini menjadi berhala bagi yang membuat, 就是这隻船成为了这个制造者的一个偶像， tetapi juga bagi orang-orang yang pada waktu itu melihat dan akan menikmati kapal ini. 就是那些也在参与当中，他们可以来敬拜他、崇拜他， Dipuja dan dipuji Bapak Ibu Saudara sekalian. 他们在那里崇拜、高崇他。 Lalu apa yang terjadi? 发生了什么事呢？ Ketika kapal ini berlayar, 当这个船走在大海中， kapal ini tenggelam hanya dengan sebuah gunung es. 这隻船因着一个冰山沉下去了， 1.500 orang mati tenggelam. 1500个乘客都在那里遭难了。 Ketika mereka sedang menikmati mewahnya, 当他们在那里欣赏，而且沉浸在它的豪华当中， menikmati luar biasanya kapal ini, 这个船的对他们而言是何等的， yang bahkan Tuhan pun gak sanggup menenggelamkannya. 就是连上帝都不可能会把它沉下去的。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， mungkin kita berkata bahwa kita tidak menyembah, memuja-muji kapal Titanic ini seperti orang-orang pada waktu itu. 可能我们不像他们在那里高崇这个泰坦尼克的船， Kita tidak pernah mengagungkannya sekalipun kita tahu, wah luar biasanya kapal ini. 虽然我们知道哇，这隻船是非常的特别， Atau mungkin kita berkata di dalam diri kita, saya nggak pernah buat patung untuk saya sembah. 我也或是我们觉得我们从来没有制造一切偶像。 Atau mungkin benda-benda lain yang kepadanya saya beribadah dan saya puja-puji. 或是对这些我所崇拜的，我从来没有去敬拜他们。 Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara 问题 sekalian, 就是， mungkinkah orang yang tak membuat dan menyembah patung 可能 adalah 吗？ seorang penyembah berhala? 一个没有雕刻偶像的人，但是他们被当作是拜偶像的呢？ Jawabannya mungkin. 答案就是是的，可能会。 Seperti tema kita pada hari ini. 好像我们今天的主题， Ada gak sih berhala kasih itu? 是否爱也可以是一个拜偶像的形式吗？ Bapak Ibu Saudara sekalian, jawabannya ada. 答案就是有。 Manusia bisa membuat berhala-berhala lain 人可以做很多他要崇敬崇拜的， untuk diagungkan, untuk dipuja dan dipuji, 他可以在那里赞美，可以在那里高崇他。 untuk diutamakan selain pribadi Allah. 除了上帝，他们在那里崇拜，而且高举他。 Jerry Bridge dalam sebuah bukunya mengatakan Jerry Bridge 在他的一本书这样的说， bahwa pada masa kini 他说在现代当中， kita bukan sedang menyembah berhala-berhala dari kayu, logam, dan batu. 我们不是正在拜那些麝香木头或是金属所做的雕像，
Masalah kita sebagai manusia pada masa kini 我们现代的人 bukan lagi soal patung yang Pusat berwujud, 拜那些看得到的雕像、偶像， tetapi soal berhala hati. 而是在心中的一个偶像。 Apa saja yang kita junjung tinggi melebihi Allah. 我们所高级的，我们崇敬的是超过了我们的上帝。 Segala sesuatu yang menyerap emosi dan energi kita, 那些可以吸取我们一切我们的情绪，我们心中感受的， waktu kita, 我们的时间， bahkan keseluruhan kehidupan kita. 或是我们完全的生命。 Penyembahan berhala di masa kini berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian. 我们当今时代的拜偶像是不一样的。 Nah, mungkin kalau ditanya kira-kira apa penyembahan berhala yang ternyata masuk ke dalam kategori berhala hati? 我们为做什么是我们心中所拜的呢？ Nah, mungkin kita bisa menyatakan bagaimana ketika kita haus 当我们口渴的时候， akan yang namanya posisi. 或是对那些我们在哪里想要得到的地位、 Ketenaran, 名声、 uang, 钱财、 kekuasaan. 权力， Kita bisa tambahin sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. 我们可以自己再加项。 Apa yang ada di dalam hati kita saat ini? 这个时刻，在我们的心里是存在什么的形象呢？ Yang tanpa sadar ternyata itu mengalihkan hati dan hidup kita dari Allah itu sendiri. 就是把我们从对上帝应该敬崇的地方挪去了。 Objek kasih yang kita kasihi ternyata melebihi kasih kita kepada Allah. 好像我们所爱的人超过了我们爱神的心。 Nah, ini kalau soal berhala yang pada umumnya. 这就是形象爱偶像形象的 Kalau ngomongin soal berhala kasih gimana? 就是爱的偶像形象是怎么样的呢？ Ya, ini bulan Februari, bulan kasih sayang ya Bapak Ibu Saudara sekalian. 这个2月份是爱的一个月份。 Beberapa hari kemarin banyak mungkin di antara kita yang merayakan Valentine's Day. 很多在哪里庆祝这个情人节的， Berbagi berkat dalam bentuk coklat. 分享我们的爱心以巧克力来分享。 Kita kasih ke siapa? 我们给了什么人呢？ Ke orang-orang yang kita kasihi. 就是我们所爱的人。 1 tahun 1 kali pasti akan ada momen itu. 一年只有一次，一定有这个时刻。 Valentine's Day adalah hari di mana kita merayakan kasih sayang dengan sesama kita. 这个情人节，我们就是对每一个我们所喜爱的人分享我们的爱。 Tapi pernahkah di dalam 1 tahun itu kita merayakan kasih sayang, hari kasih sayang antara kita dengan Allah kita? 是否在我们每一个人一年当中，有一天是我们特别为上帝分享我们的爱呢？ Pernah nggak kepikiran, aduh mau kasih coklat buat Tuhan? Meskipun nggak mungkin ya kita kasih coklat buat Tuhan. 或是我们想把巧克力给我们的上帝？ Tapi perasaan di mana kita ingin merayakan kasih sayang itu bersama dengan pribadi yang kita kasihi. 我们怎么样表达我们对我们所爱的神来表达我们的爱？ Bagaimana dengan pasangan, Bapak Ibu Saudara sekalian? 与我们的配偶， Tidak sedikit anak Tuhan di zaman ini 很多我们这样的这个时代的基督徒， dengan sadar dan rela demi pasangannya menduakan Tuhan. 他们愿意为了他们的配偶，他们出卖了上帝。 Menduakan, mentigakan, meempatkan sampai banyak. 他把上帝变成第二、第三、第四位， Bahkan ekstrimnya meninggalkan Tuhan. 更加可怕的，他们就离开了上帝， Nah, kalau bagi anak muda, 成为一个少年人， pacaran gitu ya. 他们谈恋爱。 Nah, nggak jarang anak-anak muda di zaman sekarang begitu gampangnya menggeser posisi Tuhan dengan pacar. 他们很多把他们的爱人在那里起了上帝的位置。 Kalau misalnya hari Minggu mau kemana? 星期天应该去哪里？ Mau ngedate. 他们说要去Ayo 见 pelayanan. 面，约他们来侍奉。
Gak bisa sudah ada janji. 他说不能够，因为我有约会了， Bahkan gak sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian 而且也很多 yang karena pacar di zaman ini 因着他们的爱人， meninggalkan Tuhan. 他们离弃了上帝。 Bahkan saya pernah punya teman, 曾经有一个朋友 seorang anak muda yang rajin pelayanan di gereja, 在教会是非常殷勤的侍奉， ketika punya teman dekat alias pacar, 就是当他有了恋人的时候， mencoba beribadah di tempat ibadah yang lain yang bukan rumah Tuhan. 他就在那里怎么样试图去在别的地方来拜神。 Nah, kalau berbicara soal orang tua, 说到父母， Allah meminta kita untuk menghormati setiap orang tua kita. 上帝要我们尊敬我们每一个父母亲。 Itu salah satu hukum yang Allah tetapkan di dalam ke-10 hukum. 在4条诫命中，其中的一条就有这个一条，要敬从我们的父母。 Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, 但是，亲爱的弟兄姐妹， Allah tidak pernah meminta kita untuk menduakan Dia demi mengutamakan orang tua kita. 但是上帝没有要求我们，把上帝置之不理而去侍奉我们的父母。 Jangan sampai sebagai anak justru kita mengutamakan orang tua dibandingkan mengutamakan Tuhan. 我们成为一个做孩子的，不可以为了父母，我们忘记了上帝。 Nah, kalau anak-anak dari versinya orang tua, 但是对孩子， anak-anak itu adalah berkat dari Tuhan. 我们知道孩子是上帝赐给我们的礼物。 Seharusnya menjadi yang utama dan penting di dalam keluarga. 是的，在家庭它成为最重要的， Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak sedikit juga 但是也很多 posisi anak di dalam keluarga juga menggantikan posisi Tuhan di dalam keluarga. 孩子的地位，他们把上帝的形象唤起了。 Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan berarti di dalam beberapa contoh yang saya berikan 我们所说的一些例子， bahwa Allah meminta kita untuk tidak memprioritaskan mereka sebagai yang utama atau salah satu yang utama di dalam hidup kita. 我们可以把他们当作我们最主要的。 Yang mau ditekankan di dalam bagian ini adalah 要在这里强调的就是， Allah tidak mau keutamaan Dia sebagai satu-satunya yang utama 上帝不要他成为首要的位置， tergeserkan oleh pribadi-pribadi yang tadi. 被别的所挪去了。 Kita mengasihi pasangan kita. 我们爱我们的配偶， Kita mengasihi pacar kita. 爱我们的爱人， Kita mengasihi anak, cucu, dan orang tua kita. 我们也爱我们的子孙，爱我们的父母。 Seberapa besar kasih kita untuk mereka 我们对他们有多大 dan 的 seberapa 爱？ besar kasih kita untuk Allah kita. 我们对上帝的爱是何等的大呢？ Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的 apa 弟兄姐妹， berhala kasih di dalam hidupmu? 在我们生活当中，我们以爱的形式是什么的形式呢？ Mari kita merenungkan bagian ini dengan baik, Bapak Ibu Saudara sekalian. 让我们好好的利用这个一部分的讲。 Berhala kasih itu ada, 是的，拜偶像是有的， bahkan rentan ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. 在我们信徒当中非常有很多。 Penyembahan berhala bukan sekedar salah satu atau dari bermacam-macam dosa. 不是其中的罪， Penyembahan berhala adalah sebuah dosa besar 在这里拜偶像是一个很大的罪， yang dari sana banyak dosa lain hadir di dalam kehidupan kita. 在那里有很多别的罪可以在我们生活当中出现的。 Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姐妹， mari kita kembali mengingat. 让我们再一次的来记得， Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini. 今天上帝给我们机会再来重述他的经文， Untuk kembali 他的话语 disadarkan 让我们可以醒悟到， kita memiliki Allah di dalam kehidupan kita. 我们拥有的上帝 Satu-satunya, 是唯一的， tidak ada, bahkan tidak boleh ada yang lain di dalam kehidupan kita. 在我们生活中、生命中
绝对不可以有其他的， entah itu ada di langit di atas 不论是在天上的， atau di bumi di bawah 或是在地下，或是地底下 atau 的， di tengah-tengah di dalam hati setiap kita. 或是在我们的内心。 Mari kenali berhala-berhala yang ada di dalam hidup setiap kita. 让我们来认识这些偶像的形式。 Minta Tuhan untuk memampukan kita dan menolong kita 我们恳求上帝帮助我们，让我们可以做得到， untuk dapat dengan terus setia 让我们可以一直对上帝怎么样忠心， hidup berkenan di hadapannya 在他的面前，我们讨主他的喜悦， dan menjadikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Allah di dalam hidup kita. 把他成为我们唯一的在生活里、生命中我们敬崇的上帝。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa di surga, 我们在天上的父神， ampuni setiap kami ya Tuhan, 求主你饶恕我们每一个人， jikalau tanpa sadar 可能在不知不觉中， di dalam kehidupan kami sehari-hari, 在我们日常的生活当中， seringkali Engkau dapati ada begitu banyak berhala-berhala lain di dalam hidup kami. 我们没有注意到，在我们生活里有这样多偶像的形式。 Dengan sadar kami mengaku 我们很有直接的来承认， dan meminta pertolongan-Mu 我们恳求你的帮助， untuk memampukan setiap kami 让我们每一个人有那个能力， hidup dengan hati yang penuh takut akan Tuhan, 我们满心的来敬畏你， hidup dengan setia di hadapan-Mu 在你面前我们忠心的 dan hanya menjadikan Engkau 把你 satu-satunya Tuhan dan Allah di dalam kehidupan kami. 成为我们生命中唯一的神，唯一敬拜的对象。 Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. 感谢主，你今天早上的话语， Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. 奉主耶稣的名，我们祷告，我们献上感谢， Amin. 阿门。 Terima kasih kepada hambanya Guru Injil Josephine yang telah mengingatkan kita ya. Adakah berhala-berhala hati kita, sesuatu yang tanpa kita sadari sudah menggeser Tuhan sebagai prioritas hidup kita. Biarlah firman ini boleh menguatkan kita kembali dan menjadi koreksi. Dan mari kita meresponinya dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebuah pujian akan kita naikkan, tak hentinya ku puji Dia. Yesus, Yesus, Yesus,
kembali kita nyanyikan bait yang pertama. Anak hidup dalam hatiku, bisikan manis Tuhan, jangan takut ku besertamu, ku kan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak hentiku puji Dia. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, sekalipun kami sadar bahwa yang baru saja kami berikan tidak sebanding dengan kasih-Mu, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau melihat hati setiap tangan-tangan yang memberi pada pagi ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami rindu memberi yang terbaik untuk Engkau dalam segala keterbatasan dan pergumulan kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi dalam segala pergumulan hidupnya. Berkatilah persembahan yang kami berikan, sebagaimana 5 roti dan 2 ikan Tuhan, mengenyangkan 5.000 lebih orang. Kami percaya Tuhan, berapapun yang saat ini terkumpul, ketika Tuhan menjamah, Tuhan akan pakai untuk kelebaran kerajaan-Mu di gereja-Mu ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para majelis yang mengelola keuangan di gereja ini. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau telah memilih mereka, Engkau akan memberikan hikmat kepada mereka untuk mengelolanya dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami berikan dan kami terimakan persembahan ini kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali.《喜讯》2024年2月24日星期六早上10时 Geraldo Nicolo 弟兄与 Silvia Medisusanto 姊妹将在本堂举行结婚祝福礼。丧讯2024年2月11日星期日，穆亚蒂老姊妹以蒙主恩召，于2024年2月15日星期四安葬。愿圣灵安慰并赐下力量给悲伤的家属。本周家事报告到此结束，感谢您的关注，愿上帝祝福大家。Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Bagi yang baru pulang berlibur, yang mungkin minggu lalu nggak ada, selamat tahun baru Imlek Bapak sekalian ya. Sinen Kuaile untuk kita yang mungkin baru pulang, selamat tahun baru Imlek Bapak sekalian, untuk kita semua juga. Juga selamat hari Valentine yang beberapa hari yang lalu juga mungkin yang merayakan, yang muda. Kita ingat kembali bulan Februari adalah bulan kasih sayang. Makanya tema hari ini juga berhubungan dengan itu sekalian ya. Bagaimana kasih sayang kita, jangan sampai manusia atau apapun menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan harus paling utama sekalian ya. Kita mengasihi orang lain, kita mengasihi keluarga kita, mengasihi anak kita, orang tua kita, tapi Tuhan yang paling utama. Jangan sampai itu jadi berhala gitu ya. Nah itu biarlah kita boleh ingat dari firman Tuhan hari ini, Tuhan yang paling utama. Nah Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang kita boleh perhatikan, tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya ingin menyambut dahulu Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang baru pertama kali hadir bersama kami pagi hari ini? Kalau ada bisa angkat tangannya, kami bisa kenal Bapak Ibu lebih lanjut. Apakah ada yang baru pertama bersama kami pagi hari ini? Belum ada Bapak sekalian ya, tapi kita bersyukur Tuhan berikan kita kesehatan yang baik. Ya, setiap hari Minggu, nah penuh sukacita datang ke rumah Tuhan dan hati yang rindu akan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sore hari nanti ada acara spesial untuk beberapa rekan kita, akan ada pembaruan nikah nanti sore. Jadi ke Bapak Ibu yang bisa hadir kembali, mendukung juga teman-teman kita. Ada 6 pasang
suami istri gitu ya. Dulu waktu mereka menikah dulu belum di dalam Tuhan, mereka belum percaya Tuhan gitu Bapak sekalian ya. Nah sekarang sudah percaya Tuhan, sudah dibaptis, sudah ikut ibadah bersama kita, sudah mengenal Tuhan dan mereka ingin membaharui pernikahan mereka boleh diteguhkan. Nanti sore ada 6 pasang, bisa Bapak Ibu bisa dukung dalam doa dan kita boleh ingat mereka juga. Dan rumah tangga mereka terus boleh diberkati oleh Tuhan. Lalu Bapak Ibu sekalian juga yang terakhir jangan lupa doa malam. Setiap hari Selasa malam kita doa malam. Bapak Ibu mari kita boleh juga alami pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Ini rumah doa kita. Doa malam 6:30 malam, ruang siapkan untuk kita bisa berdoa secara pribadi. Jam 7 malam kebaktian doa dimulai. Nah banyak orang sudah mengalami dan serius Bapak sekalian. Kalau kita tidak halangan, mari Bapak sekalian bisa hadir bersama juga di doa malam. Mengalami satu juga pengalaman yang indah dengan Tuhan. Saat kita berdoa, kita bisa mengalami banyak karya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah saya rindu satu saat jemaat Palembang, kita mengalami itu secara pribadi. Pengalaman doa dengan Tuhan, kehidupan yang dekat dengan Tuhan, pasti saya yakin banyak berkat yang luar biasa kita alami. Yang tidak pernah orang akan alami, itu di luar Tuhan. Alamilah Tuhan kita Tuhan yang hidup, Tuhan mendengarkan doa. Nah Bapak sekalian itu beberapa hal kita boleh perhatikan. Bapak Ibu saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita doa untuk satu hal aja Bapak sekalian untuk situasi politik Indonesia. Kita bersyukur pemilu sudah berjalan dengan baik. Tapi hari ini Bapak Ibu kalau mengikuti banyak berita dalam penghitungan suara masih ada orang yang belum bisa terima mungkin dan ada merasa ada kecurangan dan sebagainya. Tapi kita berdoa minta Tuhan campur tangan Indonesia tetap aman, tetap baik-baik, semua berjalan dengan baik. Juga untuk pergumulan kita pribadi kita bisa doakan. Mari kita doa bersama. Bapak terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara ini di mana Tuhan di bulan ini secara spesial kita juga merayakan tahun baru Imlek, merayakan Valentine, juga beberapa hari yang lalu juga pada hari Rabu yang sudah melakukan pemilu di tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, pemilu bisa berjalan dengan baik, semua dalam keadaan yang aman, terkendali seluruh Indonesia bisa berjalan dengan baik walaupun ada beberapa hal, mungkin di beberapa tempat karena ada banjir dan sebagainya sehingga ada penundaan. Tapi percaya Tuhan, Tuhan menolong Indonesia tetap dalam kendali yang baik, keadaan yang baik sampai hari ini. Kita berdoa Tuhan situasi yang ada, masih ada masa penghitungan suara yang belum selesai. Dan masih ada juga Tuhan bagi di sana sini yang merasa mungkin ada kecurangan atau ada masalah yang terjadi. Tapi yang rindu Tuhan, perlindungan Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Jangan biarkan Tuhan orang-orang berniat jahat untuk mengacaukan situasi yang ada. Tapi Indonesia tetap berjalan dengan baik, tetap terkendali dengan baik, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Seluruh Indonesia, baik Palembang, Indonesia semua dalam keadaan yang aman. Karena Tuhan melindungi, Tuhan menjaga sedemikian rupa. Sehingga masa depan Indonesia ada masa depan penuh dengan harapan, masa depan yang baik. Karena Tuhan melindungi, Tuhan memberkati bangsa dan negara ini. Untuk memberkati juga masa depan bangsa ini, jadi bangsa yang besar yang boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk kami juga hari ini datang dan pergumulan secara pribadi. Tuhan tahu semua pergumulan kami. Kami mau juga kehadiran-Mu, campur tangan-Mu, kekuatan, pertolongan, penghiburan dan penyertaan Tuhan. Nah setiap apapun yang kami hadapi, kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Jalan keluar yang terbaik, kemenangan yang Tuhan berikan. Nah pada saatnya kami melihat juga kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan dan Tuhan dipermuliakan dalam semua. Terima kasih Tuhan, karena Kau Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati setiap kami semua dalam keluarga, rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan masa depan kami, bahkan dalam setiap pergumulan kami, ada Engkau bersama kami. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mendengar doa kami. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mengasihi kami semua, juga gereja ini, juga bangsa dan negara ini. Amin. Dengan puji-pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang kasih oleh Tuhan, biarlah
kita boleh belajar dari firman Tuhan hari ini melalui ibadah kita. Biar Tuhan menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Jangan ada satupun berhala lain dalam kehidupan kita, tapi biar Tuhan satu-satunya Tuhan dan Allah yang kita kasihi dengan segenap hati kita dan dalam seumur hidup kita. Saat kita kembali kehidupan kita masing-masing, terimalah janji berkat Tuhan bagi setiap kita masing-masing. Kiranya Tuhan yang kita kenal di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, selalu memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera, dan sepanjang kehidupanmu, di dalam hari-hari yang kau jalani, di tengah keluarga rumah tanggamu, di tengah pekerjaan, di tengah studi, di tengah pelayanan, di tengah masyarakat, bahkan dalam setiap pergumulanmu dan juga masa depanmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk Bapak sekalian, saat teduh ibadah selesai, Tuhan berkati kita semua.